Adakah Pro 2 D55L nanti akan dilancarkan pada tahun depan? Daripada kita terus berteka-teki, apa kata kita tengok ciri-ciri yang mungkin ada pada Cross D55L ni. Seperti yang sedia maklum, D55L merupakan kembar kepada Toyota Rise dan Daihatsu Rocky. Jadi, apabila D55L wujud, besar kemungkinan ia masih mengekalkan beberapa ciri dan rekaan yang asal. Namun, disesuaikan dengan rekaan yang lebih ngam untuk pasaran tempatan. Jadi, mari kita tengok apakah unique selling point atau ciri-ciri yang menarik pada D55L. Sebelum tu, subscribe channel ni Akmal Zafran, like video ni, tekan butang notification dan share kepada semua. Unit trend kuasa. Ia merangkumi enjin dan sistem transmisi unit enjin serba baru. Setakat apa yang saya dengar dan pasti, D55L ni akan dikuasakan dengan enjin 3 silinder turbo 1KR V8 menghasilkan 97 horsepower dan 140 Nm torque. Ia hampir menyamai enjin 1500cc NA. Ini merupakan kali pertama enjin Pro 2 ditawarkan dalam versi turbo. Tak payah nak buat modifikasi dah. Buat masa ni saya tak pasti lagi sama ada enjin 1500cc ni untuk model ini akan ditawarkan sebagai pilihan yang lain. Transmisi. Jurutera Pro 2 akan terus mereka transmisi yang sesuai untuk enjin tersebut. Dalam kes Rise dan Rocky, ia hanya ditawarkan dengan transmisi CVT. Paling unit transmisi ini digabungkan dengan gear mechanical bagi menghasilkan pecutan yang lebih padu. Ia dikenali dengan nama DCVT dan penggunaan petrol diraporkan sekitar anggaran 18.6 km bagi setiap liter petrol. Sekiranya D55L menggunakan transmisi 4 kelajuan automatik, pada pandangan saya, ia hanya memakan kos yang lebih untuk tujuan R&D. Segmen D55L merupakan crossover dalam segmen A dengan lebar 1695mm dan tinggi 1620mm. Disebabkan saiznya kecil, maka radius pusingannya ialah 49mm sahaja, cukup sesuai untuk kegunaan bandar. Jadi tak adalah untuk D55L dijadikan lawan Proton X50, sebab segmen X50 pun berbeza dengan D55L ni. Proton X50 merupakan segmen B dengan kuasa enjin 177 horsepower, 255 Nm torque. Lagi pergi kot. Hey, looks like the X50 is leading in the front, just by a whisker. Alright. Yep, so you can see the X50 is faster. Ruang kargo. Ia telah ditawarkan ialah sekitar 369 liter berdasarkan kaedah kiraan VDA. Ketinggian lantai ruang kargo boleh diubah sesuai agar ia mampu memuatkan barang yang tinggi. Jarak maksima dari lantai ke bumbung ialah sekitar 1105 mm. Rekaan dalaman. Kali ini ia nampak lebih moden dan mahal. Dengan jarak antara roda pada 2525mm, ia menawarkan ruang kabin yang besar untuk crossover segmen A. Hit point antara penumpang depan dan belakang adalah sejauh 900mm. Ia juga mempunyai ruang simpanan tambahan yang lebih banyak. Terdapat banyak tempat istimewa seperti tempat letak minuman, glove box, tray dengan LED, tray di bawah cushion depan, poket tepi konsol di tengah, tempat meletak botol minuman, tempat meletak tangan dengan ruang simpanan, poket cushion, ruang simpanan meletak botol minuman dan penyangkut untuk menggantung beg. Paparan meter instrumen dan kawalan yang lebih baik. Namun, saya percaya rekaan asas papan permukaannya adalah hampir sama. Apa yang berbeza ialah rekaan logo, unit kawalan penyaman udara dan mungkin ciri cup holder yang berada dekat dengan corong penyaman udara. Aspek keselamatan. Berdasarkan sistem ASA 2.0 yang digunakan pada model Arus,
Beza dan Azia mungkin akan digunakan kepada D55L ni. Mungkin juga ia akan ditambah dengan beberapa ciri tambahan seperti blind point system, sistem amaran lintas belakang dan sistem lampu depan adaptif. Smart System yang akan menghubungkan smartphone anda dengan sistem infotainment. Saya tak pasti berapa kos sistem sambungan pintar ni, namun ada kemungkinan ia hanya akan ditawarkan kepada varian yang premium sahaja. Dari segi harga, masih lagi menjadi teka-teki. Berapakah harga yang sesuai dengan semua ciri-ciri yang ada pada D55L SUV ni? Arus 1.5X ditawarkan pada harga RM72,900, manakala Myvi 1.5V ditawarkan pada harga RM54,000. Alza pula ditawarkan pada harga RM62,000 bagi varian 1.5 Advance. Jadi pada pandangan saya, D55L SUV akan ditawarkan antara harga RM60,000 ke RM80,000 di mana terdapat kekosongan di antara julat harga tersebut. Tapi ia bergantung kepada strategi harga yang digunakan oleh Pro 2. Mana tahu ia mampu menawarkan D55L SUV ni pada harga permulaan di bawah RM60,000. Okey, di sini saja video saya kali ini. Saya harap video ini memberi sedikit info yang berguna pada peminat kereta Pro 2 yang mungkin akan dilancarkan pada 2021. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan tekan butang notification untuk video selanjutnya.